Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak bercerita tentang Al-Khawarizmi. Mari kita mulakan dengan biodata beliau. Nama sebenar Al-Khawarizmi ialah Muhammad Ibn Musa Al-Khawarizmi. Beliau turut dikenali sebagai Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Yusuf. Barat Al-Khawarizmi dikenali sebagai Al-Khawarizmi, 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 Al-Khwarizmi atau Al-Khwarizmi. Beliau telah dilahirkan pada tahun 780 Masehi di Bukhara, Uzbekistan, yang mana merupakan salah satu ibu kota tertua di Asia Tengah. Beliau turut wafat di antara tahun 220 dan 230 Masehi. Terdapat setengah sumber mengatakan bahawa Al-Khawarizmi hidup pada sekitar awal pertengahan abad ke-9 Masehi pada tahun 780 sehingga 850 Masehi merupakan zaman kegemilangan Al-Khawarizmi. Ketokohan Al-Khawarizmi dapat dilihat daripada dua bidang, iaitu matematik dan astronomi. Al-Khawarizmi merupakan seorang guru aljabar di Eropah. Beliau telah menciptakan pemakaian siken dan tangen dalam penyelidikan trigonometri dan astronomi. Dalam usia muda, beliau bekerja di bawah pemerintahan Khalifah Al-Ma'mum, iaitu bekerja di Baitul Al-Hikmah di Baghdad. Beliau bekerja dalam sebuah observatory, iaitu tempat menekuni belajar matematik dan astronomi. Al-Khawarizmi juga dipercayai memimpin perpustakaan Al-Khalifah. Seterusnya, kita lihat kepada sifat peribadi Al-Khawarizmi. Kepribadian Al-Khawarizmi telah diperakui oleh semua orang Islam maupun orang Barat. Al-Khawarizmi telah dianggap sebagai sarjana matematik yang terunggul dan masyhur oleh dunia Islam di Barat. Hal ini dapat dibuktikan oleh kata-kata salah seorang sarjana Barat yang mengatakan bahawa pencapaian yang tertinggi telah diperoleh oleh orang-orang Timur, maka termasuklah Al-Khawarizmi itu sendiri. Al-Khawarizmi juga disanjung tinggi kerana beliau merupakan seorang yang pintar dalam ilmunya. Menurut seorang sarjana Barat, Al-Khawarizmi mempunyai personaliti yang teguh dan seorang yang berotak geliga sains. Hal demikian dapat membuktikan bahawa Al-Khawarizmi mempunyai sifat kepribadian yang mantap sekaligus menjadi sanjungan oleh orang Islam di Barat. Menguasai pelbagai bidang ilmu dan bahasa, gigih dalam menuntut ilmu, bijak dan berdisiplin. Beliau juga mempunyai pengetahuan dan keahliannya bukan hanya dalam bidang syariat, tapi di dalam bidang falsafah, logika, aritmetik, geometri, muzik, ilmu hitung, sejarah Islam dan kimia. Beliau juga bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan masalah, memiliki jawapannya tersendiri dalam setiap permasalahan. Dalam bidang matematik, Al-Khawarizmi pakar ilmu matematik dan diiktiraf oleh pemerintah Abbasiyah. Sumbangan terbesar beliau ialah memperkenalkan sistem nombor yang digunakan sehingga kini, iaitu 0 sehingga 9. Angka-angka ini menggunakan simbol-simbol tertentu dan mewakili nilai-nilai tertentu. Beliau juga orang pertama yang memperkenalkan angka sifar dan perpuluhan dalam ilmu matematik. Hasilnya, ilmu matematik semakin berkembang meliputi operasi kuasa, log, kosinus dan sebagainya. Beliau berjaya mencipta ilmu baru yang belum pernah dicipta oleh pakar-pakar matematik sebelumnya, seperti istilah-istilah baharu dalam ilmu aritmetik. Antaranya ialah istilah pemboleh ubah kuasa 2, pemboleh ubah X, pemboleh ubah malar yang digunakan sehingga hari ini. Dalam bidang astronomi, beliau merupakan seorang ahli falak, diraja dan sangat berjasa dalam bidang falak astronomi pada zaman Khalifah Al-Ma'mum di Baghdad. Beliau adalah tokoh pertama yang berjaya menyediakan takwim Islam yang bertajuk Zil al-Sidhid yang berdasarkan astronomi India dan terdapat di jadual kedudukan matahari, bulan, bintang dan planet-planet. Selain itu, beliau juga telah menghitung isi padu dan ukur lilit bumi, mencipta alat penentu kedudukan bintang, sukatan masa dan jam matahari. Teladan yang kita dapat ambil daripada ketokohan Al-Khawarizmi. Seperti mana yang kita ketahui, beliau juga bukan hanya mahir dalam satu ilmu, bahkan mahir dalam pelbagai bidang ilmu yang lain seperti ilmu falsafah, muzik, kejuruteraan, falak dan sebagainya.
Untuk mendapatkan ilmu-ilmu tersebut, bukanlah hanya dibetik dengan jari, bahkan memerlukan kesungguhan dan semangat yang tinggi sehingga menjadikan beliau di antara tokoh-tokoh Islam yang berpengaruh dan terkenal pada zaman usianya yang muda. Oleh itu, dalam menuntut ilmu sebagai seorang pelajar mahasiswa, perlulah bijak dalam mengendalikan dan mengatur aktiviti harian supaya tidak lupa akan tanggungjawab sebagai seorang hamba Allah.